teruskan kelas kita insya-Allah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah ala ni'matil Islam wal iman, وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandara Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad. Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandara Johor Bahru, warga kerja, para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita mengadakan kelas Al-Quran insya-Allah yang kita akan sama-sama bincangkan di bawah tajuk Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar. Jadi insya-Allah kita mulakan kelas kita pada malam ini. Tajuk kita iaitu Fawatihus Suwar, yang memberi makna pembuka surah. Pembuka surah. Kenapa disebut sebagai pembuka surah? Pembuka surah maksudnya dia yang dikatakan pembuka surah ni ialah kedudukannya di awal sekali. Pada surah-surah yang ditetapkan, duduk pada nombor 1. Duduk pada nombor 1. Jadi saya tunjukkan contoh surah-surah yang ditetapkan, iaitu surah yang terdapat di awal sekali nombor. Okey, dia punya bentuk dia. Contoh surah Shad. Lihat. Di awal sekali, permulaan pada ayat ini, pada surah ini, permulaan sekali, pada ayat nombor 1 tu, di awalnya dipanggil pembuka surah, iaitu huruf Shad. Ini contohlah. Dan dia dibaca tidak seperti bacaan kalimah ataupun ayat-ayat yang selepasnya. Dia dibaca dengan disebut hurufnya. Kalau huruf Shad, sebutannya adalah dengan sebut huruf tersebut. Shad. Okey, tu cara baca dia. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, surah lain lah. Contoh surah Yasin. Dia duduk pada awal surahnya. Surah ini. Iaitu huruf pembuka surah itu disebut sebagai huruf Ya dengan huruf Sin. Jadi bacanya Ya, Sin. Dibaca dengan menyebut hurufnya. Disebut hurufnya. Jangan baca mengikut baris. Dia baca dengan disebut huruf tersebut. Ada 2 huruf di situ. Itu cara baca dia. Okey. Okey. Jadi ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Surah lain pula. Dia bukan semua surah ada pembuka surah ni. Dia ada surah-surah yang tertentu. Contoh surah ni, surah Taha. Okey? Nampak tu? Dimulakan dengan nombor 1 tu dengan huruf. Inilah pembuka surah. Pembuka surah ni untuk pengetahuan semua, dia dibaca menggunakan huruf. Cara bacanya kena sebut huruf tu. Ni contoh. Surah Taha ni bacanya huruf yang pertama huruf Ta. Jadi kita kena sebut Ta. Huruf kedua huruf Ha. Jadi kita sebut huruf Ha. Ta, Ha. Okey? Contoh surah lain. Ini yang paling panjang lah.
hurufnya ada banyak, ada 5 huruf tu. Pertama huruf kaf, kena sebut kaf. Kedua ha. Ketiga huruf ya. Keempat ain. Kelima huruf sad. Cara baca mesti sebut huruf. Itu kaedah dia. Ni yang kita bincang malam ni. Nak bincang bagaimanakah hendak membaca huruf-huruf pembuka surah ini dengan betul. Okey? Jadi kita teruskan. Alright. Pembuka surah dia menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Apakah huruf hijaiyah yang terlibat? Adakah semua sekali? Jawapannya tidak. Huruf hijaiyah yang terlibat dia ada berapa huruf? Tengok dia ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama ini dia. Kumpulan yang pertama 5 huruf. Dia bukan semua sekali huruf hijaiyah. Ni kumpulan yang pertama 5 huruf. Kenapa dikata 5 huruf ni satu kumpulan? Sebab huruf hijaiyah ini kalau kita nak baca dia kena sebut ejaan dia sekali. Sebab huruf ini yang 5 ni hurufnya dieja dengan 2 huruf. Ha dieja dengan ha alif. Kumpulan pertama. Ha ejaannya macam mana? Ha dengan alif. Jadi alif ni dikira huruf mad asli dan yang mana sebelumnya baris atas panjang 2 harakat. Jadi bacaan dia begini. Ha. Okey, boleh baca semua? Ha, sila baca. Yang kedua huruf ya dieja dengan 2 huruf. Ya alif. Baris atas panjang 2 harakat huruf mad alif ni. Ya, cuba baca. Yang ketiga huruf ta. Dia dieja dengan 2 huruf. Ta dengan alif baris atas. Bacanya ta. Cuba baca. Ta. Panjang 2 harakat. Yang keempat huruf ha dieja dengan 2 huruf. Ha alif, alif tu huruf mad panjang 2 harakat. Ha, sila baca. Ha. Dan yang kelima huruf ra dieja dengan 2 huruf. Ra alif baris atas, ra dipanjang 2 harakat. Ra, baca. Ra. Jadi dia jadi satu kumpulan. Ni dia panggil kumpulan yang dieja dengan 2 harakat, ada 5 huruf padanya. Ni huruf ni kumpulan pertama lah. Okey. Boleh catat lah. Kumpulan yang pertama. Ada soalan nak tanya tak untuk kumpulan pertama ni? Sebelum kita berganjak pada kumpulan yang kedua. Okey. Kita teruskan ya. Kumpulan yang kedua adalah huruf hijaiyah yang dieja dengan 3 huruf. Tadi dieja 2 huruf, panjang 2 harakat. Ada satu kumpulan dieja dengan 3 huruf. Kita mula dengan huruf yang pertama, huruf nun. Okey. Nun. Okey, nun eja dia macam mana? Okey, tengok paparan tu. Nun dieja dengan nun, waw. Nun, waw, nun. Lepas tu, ni dieja dengan 3 huruf. Nun, waw, nun. Dimatikan nun tu. Jadi, 3 huruf ini, huruf madnya mana? Dia waw. Waw adalah huruf mad yang mana tanda dia sebelumnya baris atas, baris depan. Waw sebelumnya berbaris depan. Selepasnya bertemu tanda mati. Bila bertemu tanda mati selepasnya, dia dibaca dengan kadar 6 harakat. Kadar 6 harakat. Okey. 6 harakat. Baca dia macam ni. Dengan saya baca, kira dengan jari 6 harakat. Nu tu dah kira 1 harakat dah. Lepas tu panjangkan lagi 5. Nu 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 Lepas tu baru mati dengan nun. Nun mati dengan gunnah di hidung. Dia baca dia begini. Nun.
Okey, sila baca semua. Okey, boleh Itu ini yang nombor 1. Kumpulan yang kedua yang nombor 1 yang dia eja 3 huruf. Nun. Yang kedua huruf qaf. Qaf. Ni qaf. Ejaan dia 3 huruf, bukan 2 huruf. Ejaan qaf, alif, fa. Berapa kira? 3 huruf. Jadi huruf matnya apa? Alif. Apa tanda huruf mat? Sebelumnya baris atas. Dia bertemu apa selepasnya? Huruf fa bertanda mati. Jadi panjang berapa harakat? 6 harakat. Huruf matnya panjang 6 harakat. Jadi bacanya begini. Qaf. Cuba baca semua. Oh. 6 harakat panjang lagi. 6 harakat. Qaf. Kita baca kelajuan sederhana. Ya kan? Oh. Oh. Ustaz. Boleh? Boleh. Cukupkan? Boleh 6 harakat. Ya, 6 harakat. 6 harakat. Panjang Right. Okey. Okey, kemudian huruf sad. Seterusnya huruf sad. Ni. Dia eja 3 huruf. Okey. Eja 3 huruf. Sad, alif, dal. Dia ujungnya ada dal. Mati dengan dal Qalqalah lah. Dengan saya baca sad. Sila baca. Oh. Betul tak, Dengan Ustaz? 6 harakat. Tak cukup 6 tu. Tak cukup. Sekali lagi baca panjangkan lagi huruf mat. 6 harakat. Qad. Okey, bagus. Ayuh, ahsan. Jadi dah 3 huruf dah. Yang seterusnya yang keempat ain. Macam ni eja ain. Tengok atas. Ain dia eja dengan 3 huruf. Tu ain, ya, nun. Matikan nunnya. Ain baris atas. Jadi huruf matnya ya. Bertemu tanda mati 6 harakat baca. Dengan saya baca ya tu yang dipanjangkan Ya tu panjangkan. Jadi tengah lidah kena naik untuk matikan ya tu. Dengan saya baca ain. Cuba baca. Ain. Boleh? Tak cukup. Tak cukup. 6 tak cukup tu. Panjang lagi. Panjang huruf mat ya. Cuba sekali lagi. Ain. Panjangkan ya jangan panjangkan nun. Ya. Ai. Ya tu yang panjangkan. Ai. Baru matikan nun. Sila baca. Ain. Okey. Lepas ain. Sin. Macam mana je sin? Sin macam mana je dia? Ni. Sin dia ejen 3 huruf. Sin. Ya. Sin. Ya. Nun. Matikan. Jadi ya panjang 6 harakat lah. Bertemu tanda mati pada nun. Dengar saya baca. Sin. Cuba baca. Sin. Okey. Tu dia Sin. Yang seterusnya huruf lam. Lam macam mana je lam? Okey, huruf lam mejanya begini. Okey, lam. Lam, alif, mim. Jadi panjang huruf mat. Huruf matnya apa? Alif. Panjangkan alif tu berapa harakat? 6 harakat. Jangan saya baca. Lam.
Sila baca. Lam. Nama akar Hmm. Seterusnya. Ustaz, saya nak tanya yang mim tu guna juga Ustaz Lam, belakang Ah, dia. Huruf mat dia, huruf Kena alif tu mim, yang mim. mim ni mati. Semua huruf yang mati panjang dia setengah harkat saja, jangan lebih lah. Ada gunah dia Ustaz Dia gunah dia, kadar gunah dia Sikit je sikit lah. sebab dia bertanda mati. Kalau nak panjang sampai 2 harkat kena bersabdu. Barulah dia dikira dengung. Dia ada sifat dengung, gunah jugalah. Dengung yang panjang dia 2 harkat. Dia kategori dengung musyaddadah. Kena tahu juga dengung ni dia ada 5 kategori. Kalau yang bersabdu baru boleh panjang 2 harkat. 2 harkat. Kalau bersabdu, yang bersabdu sekejap saya cari di tempat dia. Gunnah ni terbagi, ada saya terangkan tak sebelum ni? Gunnah ni kita dah pernah bincang Gunnah ni dia terbagi kepada 5 kategori ni. Pertama, gunnah yang ada pada mim dengan nun yang bersabdu. Nama dia bersabdu ni maknanya musyaddadah. Musyaddadah ni yang bersabdu kadar harkat berapa? 2. Panjanglah 2 harkat walaupun dia berhenti, dengungnya panjangkan 2 harkat. Yang kedua, dengung yang ada pada hukum idgham, yang ada dengung lah. Idgham apa? Idgham ma'al gunnah, idgham syafawi. Yang ada gunnah idgham yang 2 harkat. 2 harkat juga. Yang ketiga, dengung yang ada pada ikhfa. Ikhfa, apa saja hukum ikhfa yang ada dengung? 2 harkat. 3 kumpulan ni saja yang panjang 2 harkat dengung dia. Masuk kepada yang bertanda mati. Bawah ni muzharah. Yang nombor 4 ni namanya muzharah, iaitu mim atau nun yang bertanda mati. Muzharah ni maksudnya yang bertanda mati lah. Yang dijelaskan bacaan, yang diizharkan, yang dijelaskan bacaan sebab bertanda. Adanya setengah harkat. Ya. Dan yang sedikit lagi, yang berbaris. Mim atau nun yang berbaris, dia kadar harkat dia, gunnah dia ada, tapi sedikit. 1/4. Ada peringkat dia Ustaz. Ya. Mungkin ada orang yang dia tak tahu, dia sebut dengung saja, yang dia faham yang 2 harkat. Tidak. Dengung dia faham. sifat huruf. Penggunaannya ada martabat dia. Ikut tahap ni. Tahap gunnah ni. Dia ada 5 pembahagian gunnah yang kena tahu lah. Jadi kembali balik yang tadi. Jadi mim mati dia kategori nombor 4. Muzharah. Jadi gunnahnya kadar sikit. Setengah harkat. Tidak sampai 2 harkat. Jadi bacanya setengah harkat. Dia bacanya la. Sikit je. Jangan lama sangat. Okay, sila baca semua. La. Kau Ustaz. 6. Panjangkan alif tu yang 6 harkat. Sekali lagi cuba baca. La. Cukup tak cukup? Ya. Tak cukup. Tak Boleh. cukup. Cukup tak Ustaz? 6. Ya, boleh. Boleh lah tu. Okey. Panjang 6 tu kena kira dengan jari. La tu 1 harkat. Lepas tu huruf mat tambah lagi 5 harkat. Dia cukupkan 6. La. Baca. Okey. Okey. Terus kepada asalu. Kaf. Huruf kaf. Macam ni je kaf. Tu. Kaf, alif, fa. Ni je dia. Fa mati kan. Berapa harkat baca? Huruf alif tu huruf mat. Betul-betul tanda mati. 6 harkat. Dengar saya baca. Kaf. Sila baca. Kaf. Ya.
6 harakat baca dia. Boleh? Tu dia. 6 harakat kena tahu ejaan ni. Kena ingat ejaan ni yang penting. Jangan kena tahu ejaan setiap huruf yang kita baca tadi. Okey. Seterusnya kaf asalukum mim. Yang terakhir adalah huruf mim. Itu aja mim. Ejaan mim macam mana? Mim ya mim. Kita bagi tahu ejaan ni. Matikan mim mati. Okey, baca ni 6 harakat. Dengar saya baca. Mim. Sila baca. Mim. Mim mati tu rapat bibir, tekan kat hidung. Mim. Lepas tu dah cukup 6, bibir rapat, tekan kat hidung. Itu sifat gunnah tu kat hidung kena tekan sikit. Mim. Baru ada bunyi mim mati. Silakan. Baca sekali lagi. Mim. Tu cerita dia. Okey. Right. Habis. Ini kumpulan yang ke? Ini ada berapa hurufnya? Nun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf. 8 huruf. 8 huruf. Yang kumpulan kedua lah yang dieja dengan 3 huruf dan kadar dia 6 harakat tu ada 8 huruf. Kena ingatlah 8 huruf ni. Kumpulan yang pertama tadi ada 5 huruf. Yang dieja dengan 2 huruf, panjang 2 harakat. 5 huruf. Jadi semua ada 13. Mana lagi satu yang nak jadikan dia 14? Ni huruf dia. Alif. Ni yang diselaraskan oleh Jabatan Agama Negeri Johor. Alif ni berapa harakat baca? Siapa tahu? Soalan cepu mas. Berapa harakat baca alif ni? Siapa yang tahu? 2 kot. 2 kot Ustaz. Ada buku tajwid dia sebut 2. Ada buku tajwid sebut 1,5. Ada juga buku tajwid sebut ni apa ni? Panjang dia. Ada buku tajwid sebut kosong, tak ada harakat. Ada sebut 2 harakat. Sebut 1,5 bagainya. Jadi yang diselaraskan oleh Jabatan Agama Negeri Johor, alif ini dia disebut sebagai dia tidak ada huruf mat dalam dia. Dalam dia ejaan dia tak ada huruf mat. Ya, tak ada dalam dia. Tak boleh dipanjangkan. Tak boleh panjang dan cara bacanya adalah secara tunggal. Dia disebut sebagai bacaan dia secara tunggal. Maksudnya sini bacanya tidak dikira kadar harakat. Maksudnya dia dibaca ikut kelajuan bacaan. Jadi kalau nak terangkan anak murid ke, alif ini tidak ada harakat padanya. Kosong. Tidak ada harakat padanya. Cara membaca macam mana? Cara bacanya adalah dengan mengikut kelajuan ataupun mengikut maratib baca Quran. Kalau baca lambat, tahqiq, baca dia lambat. Macam ni. Alif. Itu baca lambat. Tahqiq. Baca paling lambat lah. Sederhana laju. Laju sikit lah. Sederhana laju. Alif. Baca tadwir. Okey, tadi yang pertama tahqiq, berlambat. Alif. Baca sederhana atau tartil. Alif. Baca tadwir, paling laju. Alif. Baca hadar, paling laju. Alif. Alif. Itu dia cara baca dia. Jadi, berapa harakat? Tunggal. Kadar harakatnya kosong. Jadi ada berapa huruf semua sekali yang diguna dalam Al-Quran untuk pembuka surah ini? Ada 14 huruf. Termasuk alif lah. 14 huruf. Okey, boleh Itu cerita dia. Ada soalan tak? Ada? Okey. Seterusnya ini baru lesson L. Lesson L. Baru bagi teorinya. Sekarang nak praktikal, kena duduk atas, kena masuk baca Quran lah. Baru tahu baca macam mana. Sekarang kita dah dapat ilmu cara mengeja huruf-huruf ini.
Kemudian kita dapat ilmu kiraan harakatnya berapa. Sekarang nak praktikkan dalam bacaan Quran. Mari kita terjah ke huruf dalam Quran. Adakah caranya dieja begini? Mari kita tengok. Kita ambil yang satu huruf dulu. Ambil mudah dulu. Dalam Quran dia tulis satu huruf gitu je. Letakkan tanda mat panjang di atasnya. Baris semua tak ada. Ejaan pun tak ada. Tapi kita dah bincang tadi, kadar harakatnya, cari ejaannya. Sekarang ni huruf sad ni, berapa harakat nak baca? Siapa tahu? 2 ke 6? 6 harakat. 6. Okey, sekarang ni boleh baca ramai-ramai. Saya nak dengar lah. Baca 6 harakat huruf sad ni. Ingat ejaannya. Ejaannya di hujungnya ada huruf dal. Macam ni. Dia ada huruf dal ni. Ingat mati dia dengan qalqalah, pantulan pada huruf dal. Okey, sila baca. 1, 2, mula. Baca ramai. Sad. Bagus, tepat. Ni dalam Quran dia tulis macam ni je. Dia tak ada eja semua. Kena ingat ejaan dia. Jadi, bila kita jumpa saja pembuka-pembuka surah ni, pertama kena buat apa? Eja dulu. Huruf tu. Kalau satu huruf lah. Eja dulu. Eja. Kemudian lepas eja tu, letakkan berapa harakat perlu dibaca pada huruf mat yang ada pada dia. Baru kita baca. Supaya tidak berlaku kesilapan. Okey, kita cuba yang kedua pula. Ini berapa harakat nak baca ni? Huruf ni? 6. Okay. 6 harakat. Tahu ingat ejaannya. Sekarang baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Qaf. 6 harakat 6 harakat baca sama-sama dengan kelajuan yang sekatalah kita ambil kelajuan sederhana. Dengar saya baca. Qa tu dah kira satu harakat dah. Kemudian 5 jari lagi kira. Qa. Tu 6 harakat tu. Jangan cepat sangat. Qaf. Cuba baca semua. Okey, siapa nak cuba baca? Nak saya semakkan huruf Qaf ni. 6 harakat. Kadang-kadang kita rasa cukup. Kadar bacaan sederhana kiraannya 6. Tak boleh kira laju-laju. Okey. Cuba baca. Siapa nak cuba baca silakan. Saya Ustaz. Silakan tuan. Okey. Tahniah. Boleh. Ada nak cuba lagi yang lain? Saya cuba Ustaz. Silakan. Qaf. Okey, tahniah tepat. Bagus. Okey. Kita pergi pada huruf seterusnya. Ni. Ini huruf apa ni? Dah berapa harakat baca? 6. 6 harakat. Okey, sila baca. Nak cuba sila. Nun. Okey. Nun ni kalau nak baca dia kena matikan nun hujung tu. Dia biasa kadang-kadang nun yang hujung yang mati ni tak bunyi. Ni dia mati kena tekan kat hidung. Yang panjang 6 tu waw, huruf mat. Lepas waw mati, nun dimatikan tekan di hidung. Lidah naik dan tekan di hidung. Jadi bacanya nun. Baru dengar nun tu mati. Sebab nun apa kadar harakatnya? Setengah. Setengah. Untuk nun yang mati tu. Ingat, nun yang mati tu dia ada gunnah. Gunnah kena ingat. Kena ingat gunnah tadi. Saya dah sebut tadi gunnah ada 5 martabat. Kena ingat. Gunnah ni dia ada 5 martabat. Jangan sangka dia tak ada bunyi. Dia ada bunyi. Kalau mim ada gunnah ni adalah sifat huruf. Sifat huruf pada huruf mim dengan nun. Dia hurufnya 2 je. Nun atau mim. Bila dia nak baca panjang 2 harakat dengung ni. Gunnah ni. Bila dia ada sabdu. Dipanggil musyaddadah. Bersabdu. Panjang berapa harakat? 2. Yang kedua bila dia duduk pada hukum idgham. Nama hukum dia lah. Idgham apalah. Idgham al-gunnah ke. Idgham syafawi ke. Bila ada perkataan idgham saja yang ada dengung lah. Yang ada dengung. Dengungnya level nombor 2. 2 harakat juga panjang.
Yang ketiga hukum ikhfa. Apa saja hukum ikhfa yang ada dengung? Ikhfa syafawi ke, ikhfa hakiki ke, dengungnya 2 harakat juga. Tapi bila masuk nombor 4, kan level nombor 4 ni yang bertanda mati. Muzharah nombor 4 ni maksudnya yang bertanda mati, gunnahnya tak boleh panjang 2 harakat. Dia dah kurangkan jadi setengah harakat saja. Yang kita bincang ni yang tanda mati tadi kan. Nun dengan mim bertanda mati setengah harakat. Jadi bunyilah, kena bunyi juga, jangan tak ada bunyi. Nanti nun tu tak kedengaran. Dikira hilang lah. Bahaya juga. Jadi bacanya nun. Cuba baca semua. Nun. Okey. Nun. Panjang 6 harakat dulu wow. Nun. Nun. Okey. Panjang harakat. Okey. Ini yang paling senang lah. Satu huruf. Ada pembuka surah yang dia ada banyak huruf lagi. Dia bukan 2. Ada 2, ada 3. Ini 1 yang paling sikit lah. Kita tengok yang 2. Ni contoh. Ni macam mana? Ini baca berapa harakat nak baca ni? Huruf yang pertama. Boleh jawab? Tak ada. Huruf yang pertama huruf apa? To. Dua Ustaz. 4 harakat. Tengok ayat dia. Pertama saya tengok tadi. Pertama tengok dia, tengok 2, 2. 2 harakat, 2 dua-dua. Jadi bacanya dua-dua. Cuba baca semua. 1, 2 mula. Toha. Dua-dua. Okey, macam tu lah baca dia. Ejaan dia macam ni lah. Yang ni. Makin lama makin susah lah. Yang ini berapa harakat huruf yang pertama? 2. 2, 3. 2. Dia dieja dengan alif berapa harakat? Dia adalah huruf mad asli, sunai, baca 2 harakat. To, sin, 6. 6. Ikut yang kita bincang tadi 6 harakat. Okey, sekarang baca. Saya nak dengar 1, 2 mula baca ramai. To, sin. Kita cari yang susah sikit lagi lah. Susah tak susah. Okey, ni ejaan dia tadi. Terus kepada ni, yang ni semua orang tahu ni. Ini tak ada masalah. Kita ambil yang lain lah. Ambil yang lain. Yang ni. Huruf yang pertama berapa harakat? 2. Okay. Yang kedua, huruf berapa harakat baca? 6. 6. Baca sama-sama. 1, 2 mula. Mim. Okey, bagus. Panjang 6 harakat mim tu. Dengar saya baca. Hamim. Di ujung dia mim mati. Ejaan dia macam ni. Mim mati tu. Hamim. Sila baca semua. Mim. Okey. Macam tu. Okey. Ini panjang sikit. 3 huruf pula. Okey, sekarang ni huruf yang pertama berapa harakat baca? 2. Lepas huruf pertama, huruf kedua berapa harakat baca? 6. Huruf ketiga, mim. Berapa harakat baca? Mim 6. 6 juga. Okey, ada lagi tak yang perlu ditambah kat situ? Kadar harakat ke apa? Cuba cek ejaan. Saya bagi masa. Ada Ustaz. Sin ke mim tu Ustaz? Sin ke mim tu. Dengung dia ada. Ejaan dia. Dengan alif 2 harakat. Sin. Betul. Sin 6 harakat. Nun mati bertemu mim tu. Walaupun dalam huruf, Dengan mim. dia tetap ada hukum tajwid yang kita sempurnakan. Nun mati bertemu mim ni hukumnya apa agak-agak? Idgham. Idgham ma'unah. Ma'al-ghunnah. Jadi dengung berapa harakat? 2. Tambah lagi 2 harakat dengung. Lagi ada lagi tak tambahan? Apa lagi?
satu je. Jadi dengar saya baca 2 harakat, 6 harakat, 2 harakat, 6 harakat. Dengar saya baca. Qasim. Dengungnya. Dapat bibir 2 harakat. Qasim. Tosi. Sila baca. Qasim. Mim. Biasa kadang-kadang yang tertinggal dengung tu lah. Hati-hati kena sempurnakan 2 harakat. Baca sekali lagi sama-sama 1, 2 mula. Qasim. Qasim. Okey, bagus. Okey habis. Seterusnya. Ni ada berapa huruf ni? 3 huruf. Alif. Okey, yang pertama huruf apa? Alif. Alif. Alif ni panjang tak? Tak. Kira Tunggal. tak ada harakat. Yang kedua huruf apa? Lam. Lam Lam. berapa harakat baca? 6. Okey, lagi. Mim. Mim. Mim berapa harakat? 6. 6. 6. Ada lagi tambahan berapa tak panjang harakat? Ada Ustaz. Kat mana? Lam ke mim. Ejaan lam dengan mim tu. Tengah-tengah dia. Ejaan dia tu. Ada hukum apa tu? Itu mim mati bertemu mim. Ni idgham. Mislain. Nama banyaklah. Ada sebut idgham mimi, ada sebut idgham mislain, ada sebut idgham mislain saghir, ada sebut idgham syafawi. Banyak tu. Boleh mana Ustaz Boleh mana-mana. Nama ni ulama lah yang mengarang kitab. Yang mengarang kitab ramai. Jadi mereka yang bagi nama. Tapi sama je. Sama je. Idgham mutamatsilain. Macam-macam lah. Jadi mim mati bertemu mim. Bila sebut idgham tu kena faham. Idgham maknanya masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Masuk. Berserta dengung. Dengung tu berapa harakat? 2. Tambah lagi 2 harakat. Kemudian mim last sekali tu berapa harakat? 6. Cara baca, dengar saya baca. Alif lam. Tu dengung. Mim. Cuba baca semua. Alif lam mim. Bagus. Seterusnya. Ni hurufnya apa ni? Alif. Okey, alif. Tak ada harakat tunggal. Lam. 6. Harakat. Ra. 2. Okey, sekarang sila baca. Saya tak tunjuklah nak dengar bacaan macam mana. 1, 2, mula baca. Alif lam ra. Alif lam ra. Sila baca. Alif lam. Okey. Okey. Alright. Ni ejaan dia lah. Lepas tu, mim mati bertemu ra tu dengung tak? Tak. Tak dengung. Kemudian izhar. Tarsya. Tak dengung Okey, dah faham lah tu. Okey, kita teruslah dengan yang antara yang susah. Ini. Alif, apa harakat? Tak ada harakat. Tak ada. 6. Okay, bagus. Mim. 6. Sad. 6. 6. 6 juga. Okey, tepat. Ada lagi tak tambahan apa-apa? Ada harakat? Lam ke mim. Lam. Ada Lam berapa ke mim. apa? 2. Pada apa? Pada huruf mat ke pada apa? Lam. Lam ejaan dia Ustaz. Ejaannya. Okey, ejaannya. Ni. Mim dengan mim.
Mim mati betul mim. Idgham mimi idgham mislain. Okey, jadi yang panjang tu dia dengung dia dengung tu yang panjang 2 harakat. Okey, sekarang nak dengar tuan-tuan bacalah. Tuan puan baca. Boleh baca Ambil yang ni. Okey. Cuba baca 1 2 mula. Alif lam sad. Tak cukup kan? Okey. Yang ni antara yang susah. Jadi kalau boleh siapa nak semak baca seorang-seorang lah. Nak cuba. Siapa cuba dulu? Silakan. Saya boleh semakkan. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Alif lam sad. Okey, boleh? Boleh Ya. Ustaz. Hmm. Terima kasih. Ada lagi nak cuba yang lain? Saya Silakan. cuba. Silakan. Okey, sila baca. Alif lam mim sad. Dia alif lam. Dapat bibir dengung dulu. Alif lam. Tu berapa harakat? 2. 2. Sad. Okey, cuba. Alif lam mim sad. Mim berapa harakat? Mim 6. 6 Hmm. Mim sad. Tak cukup Ustaz ni. Cukup tu. Oh, Boleh tu. Panjang 6 harakat. Okey. terima kasih. Ya. Okey, sekarang ni ada satu lagi. Ni. Nak cerita sikit lah. Ini adalah ayat yang jadi isu satu masa dulu. Viral lah. Cuma kita tak masuk dalam IG lah. Sebab dulu tak ada IG kan. Tapi kisah lama lah. Dulu Tok Kadi atau jurunikah dia pernah tanya soalan ni pada pengantin. Kenapa dia tanya? Sebab dulu tak ada kursus nikah. Dulu tak ada kursus yang mengeluarkan sijil nikah. Sekarang dah ada kursus, dah ada sijil, jadi memudahkan pengantin tu. Bahkan pengantin tu tak payah ditanya soalan. Paling kurang pun baca Fatihah je. Zaman dulu tak ada kursus nikah, tak ada sijil nikah. Jadi soalan semua ditanya masa nak nikah tu. Semua sekali lah, ikutlah Tok Kadi nak tanya apa. Antara soalan yang ditanya ini. Dia buka Quran, sila baca kata dia. Jadi pengantin ni dia mungkin tak tahu. Dia tak tahu baca, jadi dia menganggap pembuka surah ni dibaca mengikut baris, macam kalimah. Jadi dia nampak macam nak baris ni. Dia bariskanlah di baris atas dengan lam mati, mim baris atas, ra baris bawah. Dibariskan pula. Sedangkan ini dibaca dengan menyebut huruf. Kalau dibaris jadi beginilah dibaca. Al-mari. Gitu. Kan? Jadi Al-mari, Pak Imam pun terkejut lah. Jadi aib tak? Aib. Malulah. Aib ni maksudnya malulah pada bakal pengantin dan keluarga. Jadi orang semua tahu. Alhamdulillah tak ada IG, tak ada Twitter dulu. Kalau ada, dia video tu orang rakam. Jadi gelak tahu orang lah. Jadi aib kan. Jadi kita jaga bab ni. Kita kena ada ilmu lah. Bila nak membaca, nak beramal, kena ada ilmu. Jadi tak boleh dibariskan. Padam balik. Kita padam balik. Tak boleh baris. Baca mesti ikut sebutan huruf dan ejaan serta harakat yang ditetapkan. Okay, sekarang ni alif apa harakat? Tak ada. Tak ada harakat. Lam. Ya, Tak ada. Lam 6. Lam 6, Lagi. Mim 6. Mim 6, Ra 2. Ada apa-apa tambahan lagi tak kadar harakat? Lam Lam. dengan Mim Lam dari mim. Ada tambah lagi tambah Ada 2. 2 harakat.
Dua harakat tu panjang apa dia? Apa yang panjang? Dua tu. Ejaan mim. Dengung dengung dia Dengung. panjang. Dengung tu yang panjang dua harakat. Ayat dia begini. Ini Hamzah ni tak ada kita tak pilih yang ada Hamzah. Ni Hamzah ni tak baca. Ni Hamzah tak payah. Dia sampai alif aja. Okey. Jadi sekarang ni nak dengar baca lah. Dengar. Okey, sila baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Alif lam Mim. mim Tak sampai. Okey, dengar saya baca. Alif lam. Sila baca. alif Okey. Tu dia Alright. Okey, tahniah. Dan penutupnya. Ini yang kesudahan. Ini kalau settle boleh baca baik ini, maknanya yang paling susah ni dia dah menutup yang senang lah. Dapat baca ini, yang lain tu maknanya tak ada masalah. Ini baca hurufnya banyak. Hurufnya banyak. Okey, yang pertama hurufnya berapa harakat baca? kaf 6. Okey, 6 harakat betul. Okey. Lepas kaf 6. Lagi huruf ha? Ha 2. Ya, Ya, 2. ain, Ain 6. 6. Lagi sod, Sod 2. 6. sod. 6. 6. Dot 6. Okey, 6. sod 6 harakat. Ada tambahan lagi tak? Apa? Ada Ustaz? Kat mana? Ada. Dengung antara ain dan sad. Antara ain dan sod. Okey, kita Hmm. cuba bacaan dia. Ni dia. Okey, nampak? Ya, nun mati bertemu sod. Tu ada tambahan lagi. Iaitu hukum dia apa? Ikhfa. Dengunglah. Ikhfa tu dia ada dengung 2 harakat panjang. Dengungnya tu yang panjang 2 harakat. Dengung tu. Okey, sekarang kita baca. Siapa nak cuba baca? Silakan. Cuba Ustaz. Sila Ji. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Jangan semput pula ni. Panjang. Kaf ha ya ain sad. Mantap. Okey. Okey, tahniah Haji ya. Okey, siapa lagi cuba sila baca. Ni yang paling susah ni. Kalau dapat baca, settle. Capai objektif kita hari ni. Objektif. Siapa nak baca lagi sila. Saya cuba Ustaz. Silakan. Kaf ha ya ain Cukup Ustaz. Okey, okey, kita cuba baca sekali lagi, kemaskan. Cukupkan 6 harakat, 6 harakat, 2 harakat tu. 6 harakat tu cukupkan. Sekali lagi. Kaf ha ya ain Okey, haya tu jangan laju. Haya, jadi ha 2 harakat. Haya. 2 harakat, 2 harakat. ha ya. 2 harakat, 2 harakat juga. Boleh Ustaz Yang saya baca dulu. Kaf ha ya ain sad. Jaga tu. Silakan. Cuba sekali lagi Ustaz Silakan. Kaf ha ya ain sad. Tak cukup lagi. Ada perubahan. Bagus. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Boleh.
Ada lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Silakan. Saya cubalah Ustaz. Sila. Kahaya ain sad. Okey, kaf ada panjang alif tu. Ka panjang 6. 6 dulu. Kahaya Okey, ada fa. ain. Matikan fa tu. Kahaya ain sad. Ada dengung. Ain bagi atas. Lepas matikan ya. Ya tu panjang 6 harakat. Kemudian nun mati bertemu sad dengung. Dua harakat. Kemudian sad 6. Sad. Tu jaga. Dengung. Sad. Semula baca. Cuba lagi. Kaf haya ain sad. Dengung. Tu dengung. Sad. Yang ha dengan ya jangan panjang. Dua harakat je. Jangan lambat. Terus masuk. Ya ai. Terus jangan lambat. Jangan panjangkan ha dengan ya tu lebih. Dia dua harakat sahaja. Saya cuba lagi Ustaz. Okey, silakan. Kaf haya ain sad. Ada terkurang lagi ke Ustaz? Okey, ada perubahan. Tahniah. Terima kasih. Ada perubahan lah. Dah okey lah tu. Ada perubahan pada bacaan. Bagus. Ya, tu dia. Ada lagi siapa nak cuba kita raikan sebelum kita tutup? Sebab kita penghujung kita ni dah sampai penghujung lah ni. Dah sampai penghujung, kita buka soal jawab. Ataupun ada nak tanya soalan pun boleh. Bebas tanya soalan. Boleh baca, boleh tanya soalan. Ini tentang muka Ustaz ni. Ya? Yang alif lam mim tu. Sekejap. Macam mana Ustaz dikatakan kalau ni mad lazim harfi musaqqal dengan mad lazim harfi muakhar. Maksudnya macam mana Ustaz? Kalau alif lam mim tu. Alif lam mim Apa maksudnya macam apa mad lazim harfi musaqqal dengan muakhfaf tu. Maksudnya macam mana Ustaz? Okey. Mad maksudnya huruf mad lah. Alif atau ya. Lazim mesti dibaca lebih daripada 2 harakat. Jadi kita kat sini panjang dia 6 harakat. Harfi huruf. Musaqqal yang bersabdu. Maksud musaqqal yang berat. Maksudnya berat tu maksud dia bersabdu. Maksudnya ada 2 huruf dalam dia. Kalau nak baca yang musaqqal yang ada bertemu sabdu. Yang bertemu sabdu. Jadi maksud dia mim dengan mim Contoh? dan lam dengan mim sabtu tak? Okey, jadi yang mana satu yang musaqqal ni. Lam huruf mad alif ni selepasnya bertemu sabdu ni, jadi dia panggil ini namanya musaqqal. Sebab dia bertemu sabdu. Dia huruf mad selepasnya bertemu sabdu ni, dia bacaannya adalah musaqqal. Ni harfi musaqqal. Yang ni pula ya bertemu tanda mati, ni namanya mim, ini adalah mukhaffaf. Jadi 2 hukum lah dalam ni. Lam ini namanya mad lazim harfi musaqqal, musaqqal yang bertemu sabdu. Yang ini mad lazim harfi mukhaffaf. Boleh? Yang 6 harakat yang pertama ni, dia 6 harakat ni dia mad lazim.
6 harakat mad lazim harfi mutsaqqal. Yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau hukum ni lah, hukum yang alif lam mim lah. Ya, ya. Kita bincang dulu dari awal. Daripada awal saya sebut boleh catat lah. Sad mad lazim bila bertemu tanda mati saja mad lazim harfi mukhaffaf. Okay, yang ni qaf bertemu huruf mad bertemu tanda mati mad lazim harfi mukhaffaf. Nun waw huruf mad bertemu tanda mati mad lazim harfi mukhaffaf. Ni Taha mad asli thunai atau mad asli harfi. Mad asli harfi. Ta mad asli harfi. 2 harakat ni mad asli harfi. Sin ya bertemu tanda mati mad lazim harfi mukhaffaf. Yasin ya mad asli harfi. Sin mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, wow. Yes. Hamim. Ha mad asli Masih. harfi. Mim huruf mad bertemu tanda mati mad lazim harfi mukhaffaf. Ta sin mim. Ta 2 harakat mad asli thunai atau mad asli harfi. Sin huruf mad ya 6 harakat mad lazim Harfi. tu bertemu dengan tanda mati tak? Ada tanda mati Ya. selepas tu. Ada satu selepasnya mad lazim harfi mutsaqqal. Mim mad lazim harfi mukhaffaf. Nun mati bertemu mim idgham ma'al gunnah. Bes. Alif lam mim. Alif lam mim lam mad lazim harfi mutsaqqal. Mutsaqqal sabdu ni. Mutsaqqal. Mim mati bertemu mim idgham mithlain saghir 2 harakat. Mim ya mati bertemu tanda mati mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam ra. Lam mad lazim harfi mukhaffaf. Mim mati bertemu ra izhar syafawi. Ra mad asli atau mad asli harfi. Mad asli thunai. Bes. Yang terakhir alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Lam mad lazim harfi mutsaqqal bertemu sabdu mutsaqqal. Mim mati bertemu mim idgham mithlan saghir. Mim ya mati bertemu tanda mati ya bertemu tanda mati mad lazim harfi mukhaffaf. Mim mati bertemu sad izhar syafawi. Sad alif huruf mad bertemu tanda mati mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam mim ra. Lam 6 harakat mad lazim harfi mutsaqqal bertemu sabdu. Mim mati bertemu mim 2 harakat idgham mithlain. Ya bertemu tanda mati mim idgham mad lazim harfi mukhaffaf. Ra mad asli thunai 2 harakat. Yang terakhir. Kaf mad lazim harfi mukhaffaf. Ha mad asli harfi. Ya mad asli harfi. Ain mad lazim harfi mukhaffaf. Nun mati bertemu sad ikhfa hakiki. Sad mad lazim harfi mukhaffaf. Habis. Boleh Terima kasih, Boleh Ustaz. Haji? Ya, okey. Ya. Itu nama hukum dia lah. Nama hukum dia dengan harakat. Ada lagi soalan nak tanya? Sebelum kita tutup. Berkaitan dengan Ustaz dengan kaf, ha, ya, ain. Ain tu dia nak lunak tak? Ain dia perlukan lunak apa? Dia panggil ni, maklin Ustaz. Harfuli Ustaz. Ain atau dia lunak. Dia dilunakkan sebab dia sebelum dari atas, tapi
panjang dia 6 rakaat lah. Oh, Dia ya. lunas Jadi, dan oh, panjang 6 rakaat. Madlin Ustaz je. Macam. Dia boleh baca 4 atau 6. Untuk yang Okey. kategori ini, Ain ini sebenarnya ada 2 wajah lah, 2 cara baca. Satu wajah baca 4 rakaat, satu wajah baca 6 rakaat lah. Ya, ya. Ha. Jadi, Okey. ya tu yang buat jadi 4-6 Ustaz Itu maksud dia. Ya. Untuk Ain saja dia boleh baca 4 atau 6 rakaat. Oh. Special. Ustaz itu Hmm. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama tuan. Okey, dia boleh baca 2 wajah lah. Wajah pertama 4. 4 macam ni. Kiraannya 4 lah. Kaf ha ya ain sad. Itu yang 4 harakat. Wajah kedua 6 harakat. Kaf ha ya ain sad. 2 wajah gitu. Okey, wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Okay, jumpa lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz Syakur. Akan datang. Syakur. Ustaz, terima kasih semua.